Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama-sama lagi kita pada pagi ini dapat berada dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-60 insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama untuk mentadabbur dan juga membaca daripada surah Al-Imran, ayat 78 sehingga ayat 83 insya-Allah. Jadi kepada semua sahabat-sahabat yang berada di dalam sesi kita pada kali ini, yang sedang menonton ataupun yang akan menonton ataupun siapa-siapa saja yang bersama-sama dalam sesi video kita pada kali ini, untuk membuka mushaf yang terbaiknya insya-Allah untuk melihat apakah perkara-perkara ataupun perkataan-perkataan sendiri yang akan kita lihat di dalam yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini insya-Allah. Jadi hari ini jangan lupa insya-Allah muka surat 60 untuk buka sama-sama. Saya akan baca sedikit dulu insya-Allah dan kemudian kita akan melihat tadabbur daripada muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadzib wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ayat yang baru saja kita bacakan sama-sama tadi, yang kita lihat sama-sama tadi, adalah merupakan sambungan daripada penceritaan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana sebenarnya sikap ataupun perangai daripada orang Yahudi. Dan Imam Fakhr Razi mengatakan bahawa ayat ini memang mengenai dengan orang Yahudi kerana dia adalah merupakan sambungan daripada ayat yang sebelumnya, iaitu ayat 77. Jadi insya-Allah kita akan tengokkan apakah perangai orang Yahudi ni. Allah Subhanahu Wa Taala bongkarkan dalam keadaan kita pada hari ini, kita sedang menghadapi kan perangai mereka, sikap mereka, kita lihat apa yang dibuat oleh mereka dan sebagainya kan. Jadi orang-orang Yahudi ni dah lama dah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang mereka ni. Jadi sepatutnya sebagai orang Islam, kalau orang Islam ni tak faham juga sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita ni tak mahu faham ataupun kita ni tak faham, ataupun kita tak baca Quran, ataupun kita baca Quran tapi kita tak faham apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi kita tengok sini kan, di antara apa perangai orang Yahudi ni, dan Allah Subhanahu Wa Taala kita ingatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan, telah mentakdirkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah, yang mana Mekah ini dipenuhi oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, yang mana mereka ni adalah penyembah berhala. Tetapi selepas daripada itu, Allah Ta'ala telah pindahkan, telah hijrahkan Nabi SAW dan berada di Madinah. Dan Madinah pula adalah sebahagian besar, bukan sebahagian besar makna majoriti, bukan, tapi ramai di kalangan orang Yahudi ni, sama ada Qainuqa'nya, sama ada Quraizahnya, sama ada ataupun An-Nadirnya yang berada di Madinah. Jadi mereka ni bercakap Arab, mereka semua ni guna kata, tapi mereka juga menggunakan Hebrew, bahasa mereka tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan. Jadi Allah Taala telah menjadikan, Allah Taala telah menetapkan kita pada hari ini, kita sedang berhadapan dengan orang Yahudi ni. Dan masya-Allah kan, orang Yahudi ni walaupun bilangan mereka sedikit pada hari ini, tapi sebenarnya pengaruh mereka, perangai mereka kan, dan juga kekuatan mereka seolah macam besar kan. Jadi Allah Taala sebutkan sini, bongkar kepada kita. Sepatutnya kita sebagai orang Islam kita tahu kan apakah perangai orang Yahudi ni. Dalam Al-Quran Allah Taala dah ceritakan. Jadi di antara mereka, Allah Taala kata wa inna minhum, dan sesungguhnya di antara mereka ni, la fariqan, minhum tu di kalangan mereka tu mana ahli kitab, iaitu khusus orang Yahudi. Minhum la fariqan, iaitu satu kumpulan, mana ada di kalangan mereka ni, terutama pembesar-pembesar mereka. Terutamanya adalah pendeta-pendeta mereka. Allah Ta'ala kata, dan zaman dulunya, zaman Nabi tu, ada seorang tu bernama Ka'ab bin Ashraf. Itu memang popular kan. Itu memang dia lah di antara orang yang setengah ulama tafsir kata la fariqan, sini lah Ka'ab bin Ashraf tu. Jadi dan juga grup-grup lah yang sama dengan dia. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Cara mereka apa? Yalwuna alsinatahum bil kitabi. Bila mereka baca kitab Taurat ni, ataupun bila mereka menyebutkan tentang Taurat ni, mereka akan menyebutkan dalam bentuk perkataan yalwuna. Yalwuna artinya asal perkataan
mailun, artinya ialah cenderung ataupun sengit ke, sebut cara tak betul ke, memutarbelik ke kan. Sebab asalnya kalau lawa birasihi tu macam ni kan, bila orang tu buat lawa tu sengit, itu lawa birasihi, iaitu mensengitkan kepalanya kan, tidak betul kan. Jadi bila seorang tu yalwuna alsinatahum bil kitabi, menggunakan lidah itu dan sebut cara tak betul. Jadi orang Yahudi ni bila mereka baca kitab mereka, mereka akan baca dalam keadaan dengan cara apa tu? Iaitu dengan itulah kan, iaitu mereka ni memutarbelikkan, mereka ubah dan sebagainya. Sebagai contoh lah kan. Ini sebagai contoh yang dalam perangai mereka dengan Nabi SAW. Kalau mereka beri salam, mereka tak kata Assalamualaikum, tapi mereka akan kata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam tu makna selamat. Assam tu makna mati. Jadi mereka akan putar belik bunyi macam baik tapi sebenarnya tak baik. Jadi mereka kata Assalamualaikum. Sebab itulah Nabi SAW tak benarkan kita jawab. Bila mereka ni bagi salam Assalamualaikum, kita kena jawab, dia kata Waalaikum. Maksudnya Waalaikum, kamu juga kena. Jangan sebut Waalaikumsalam. Waalaikumsalam maksud kita doakan kebaikan untuk dia. Jadi Waalaikum. Jadi kalau mereka doakan keburukan untuk kita, mereka terbalik semula kepada mereka. Waalaikum. Kita jawab macam tu saja. Banyak lagi lah kan. Seperti contohnya Allah Ta'ala larang guna perkataan ra'ina kan. Sebab apa? Dalam bahasa orang Yahudi, ra'ina ni Allah Ta'ala ajak kepada kita jangan guna ra'ina, guna unzurna. Maknanya hampir sama, maknanya sama kan, tapi bila perkataan tu akan digunakan dalam bahasa orang-orang Yahudi ni dengan makna buruk kan, kepada Nabi SAW. Jadi oleh kerana itulah maka mereka ni, kenapa mereka buat macam tu? Litahsabuhu, iaitu untuk supaya kamu ni menganggap apa yang diubah tu adalah minal kitab, ada dalam kitab mereka. Sedangkan wama huwa minal kitab, Allah Ta'ala kata sedangkan benda tu tak ada dalam kitab. Cara mereka bercakap, cara mereka buat kan. Jadi cara mereka buat macam tu saja nak suruh kita ni nak jadikan supaya kita ni terpegun dengan apa yang ada dalam kitab. Kita fikir kan, rupanya tak ada pun. Jadi wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka berkata pula tu bahawa ini adalah min indillah, wa ma huwa min indillah. Allah Ta'ala kata benda tu bukan daripada Allah. Jadi mereka kata ni dalam kitab kami, padahal tak ada pun dalam kitab mereka. Kan mereka pusing-pusing kan, putar belik ayat tu kan, dengan cara perkataan yang diputar-putar sikit kan. Jadi Allah SWT kata wa ma huwa min indillah, sedangkan perkara tu Allah Ta'ala tak sebut pun dalam kitab, tak ada pun. Wa yaquluna 'alallahil kadhib wa hum ya'lamun. Jadi ini perangai mereka. Allah Ta'ala kata mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu Ta'ala satu benda penipuan. Makna benda yang Allah Ta'ala tak kata, mereka kata, Allah Ta'ala kata. Jadi wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu. Jadi ini sikap ni, sikap apa ni, sengaja kita katakan. Sengaja nak mengubah, sengaja nak memutarbelikkan, maka itu adalah satu benda kesalahan. Jadi kalau kita ni tak sengaja tu lain. Kadang-kadang kita baca Quran, kadang-kadang lidah tersasul kan. Dalam keadaan kita tak berniat tu lain. Ini dalam keadaan mereka ni berniat dan mereka tahu. Sengaja mereka buat macam tu. Seterusnya dalam ayat yang ke-79. Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nas kunu ibadan li min dunillah." Ayat ni dikatakan adalah turun kerana ada beberapa sebab nuzul. Ada setengah ulama mengatakan sebab nuzul ni adalah ada satu kumpulan ni, iaitu Kristian daripada Najran. Kita dah sebut perkara ni berkali-kali kan. Banyak kali dah sebelum daripada ni pun dah ada, iaitu orang-orang Yahudi daripada Najran. Mereka ni datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dan mereka tanyalah apa gini-gini kan kepada Nabi. Jadi mereka kata apa? Mereka beritahu kepada Nabi SAW, Nabi Isa menyuruh kami ini supaya mempertuhankannya, mempertuhankan Isa tu. Maknanya bukan kami ini yang pandai-pandai nak mempertuhankan Nabi Isa tu, yang nak kata Trinity dan sebagainya tu. Masa tu dah ada Trinity. Jadi mereka beritahu kepada Nabi Muhammad, Isa yang menyuruh kami buat macam tu. Itu adalah satu sebab nuzul lah. Sebab nuzul yang kedua mengatakan ialah ada setengah-setengah orang Islam ni mereka ni nak sujud kepada Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat ni. Ketika selepas daripada orang-orang Kristian daripada Najran tadi tu datang menceritakan, berkata macam tu, menuduh seolah-olahnya mengatakanlah Nabi Isa yang menyuruh mempertuhankan dia tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun turunkan ayat ni, maka li basyarin, tidak sepatutnya bagi seorang manusia
seorang manusia an yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata. Selepas daripada dia dapat Alkitab. Dia dapat kitab, maknanya dapat Injil lah kalau Nabi Isa AS. Kemudian tu dia dapat Al-Hukma. Al-Hukma ini diberi makna oleh tafsir jalan lain sebagai Al-Fahmu Lisyari'ah. Maknanya dia dah faham syariat. Kemudian dia dah dapat kitab, dia faham syariat. Kemudian dia dapat pula kenabian. Bahawa summa yakuna linnas, summa yakula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Kemudian tiba-tiba dia kata sembah aku kunu ibadan li. Jadilah hamba kepada aku, bukan hamba kepada Allah. Jadi Allah SWT kata tak mungkin, tak, itu menafikan. Allah Ta'ala nafikan. Itu adalah dakwaan kamu saja kan, pandai-pandai je. Jadi orang Kristian yang mendakwa benda ni semua adalah itu sebenarnya dakwaan mereka lah, pandai-pandai mereka saja kan. Tetapi walakin kunu rabbaniyin. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul-Rasul tu sebenarnya ialah apa? Rasul-Rasul mengatakan kunu rabbaniyin. Ini sebenarnya yang dikatakan oleh Nabi-Nabi kepada umat-umatnya. Iaitu apa? Kunu rabbaniyin. Jadilah kamu rabbani. Rabbani ialah nisbah kepada perkataan Rabbi lah. Rabbani iaitu Tuhan. Tetapi ulama bahasa kata ditambahkan alif dan juga nun di belakang tu untuk mubalaghah dipanggil. Jadilah hamba-hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba Allah. Itu. Jadi semua Nabi-Nabi, semua Rasul-Rasul, mereka ini menyuruh supaya umat dia, pengikut dia ialah menjadi hamba kepada Allah, bukan menjadi hamba kepada dia. Jadi kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Dengan apa yang kamu semua tuallimuna, dia ada dua bacaan situ tuallimuna, ta'lamuna. Yang kita baca biasa ialah tuallimuna, iaitu kamu mengajarkan alkitab, dan juga wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kamu ajari. Jadi sekarang ni kalau makna satu bacaan lagi dia baca ta'lamuna artinya kamu tahu, kamu ada ilmu tentang Alkitab dan juga dengan apa yang kamu pelajari. Jadi di sini ulama-ulama tafsir seperti Ar-Razi dan juga lain-lain, dia menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kita ni apa Allah Taala beri ilmu kepada kita dan kemudian kita mengajar pula. Kenapa tiba-tiba kita ni mengajak kepada benda yang tak betul? Tapi sepatutnya apabila kita ada ilmu, bila kita ada al-ilmu wa ta'lim, dia katakan, dan kemudian ni wa tadris, kita mengajarkan pula orang, sepatutnya kita akan menjadi lebih rabbani. Maknanya ilmu, ta'lim, tadris sepatutnya akan menjadikan seseorang itu lebih kuat rabbani ni, lebih kuat dekatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya bila dapat ilmu makin kurang ataupun biasa-biasa je, tak ada apa-apa kan, hanya bertambahlah mungkin dapat kerja dan sebagainya, tak kan. Tapi mestilah ialah lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wala ya'murukum, jadi ada baca di sini, ada dua bacaan sini, wala ya'murukum, ada baca wala ya'murukum, wala ya'murukum dengan baris depan, satu baris atas, wala ya'murukum. Jadi adalah ini perbincangan ulama, ada yang kata bahawa ini adalah merupakan suruhan Nabi lagi yang ke atas tu, dan dia tidak menyuruh kamu an tattakhizu al malaikata wan nabiyina arbaba. Dan tak mungkin rasul-rasul tu, seorang yang dapat hidayah, yang dapat apa ni, kenabian, dapat kitab dan sebagainya, tak mungkin dia akan menyuruh kamu untuk mengambil malaikat dan juga nabi-nabi sebagai arbaba. Arbaba ni sebagaimana yang kita tahu sebelum ni kan, arba tu maknanya Tuhan lah, maknanya mengambil nabi-nabi, sebagaimana orang Yahudi, orang Kristian kan, mereka ni mempertuhankan Nabi Isa, orang Kristian, dan kemudian Yahudi pula mempertuhankan Uzair, berkata Uzair itu adalah anak Allah. Itu adalah dakwaan mereka. Jadi tak mungkin perkara ni, wala ya'murukum, tak mungkin mereka ni akan menyuruh kamu dengan antattakhizul malaikata wan nabiyina arbaba. Kemudian Allah Ta'ala kata aya'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Kemungkin ke mereka ni akan menyuruh kamu dengan satu kemungkaran, satu kekufuran selepas daripada kamu ni muslim. Dah jadi muslim tiba-tiba kufur, maknanya murtad balik, tak mungkin. Jadi Allah Ta'ala nak menafikan perkara-perkara semua, ada satu mana perkara itu adalah tidak patut sekali-kali dan tak mungkin berlaku sekali-kali. Kemudian wa iz akha, Allah Ta'ala katakan wa iz akhazallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitab wa hikmatin
thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Panjang sikit ayat ni, panjang sikit saja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini ialah Allah Taala nak tegaskan semua rasul-rasul ni Allah Subhanahu Wa Taala telah ambil janji daripada mereka. Maknanya rasul-rasul sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua daripada mereka Allah Taala telah ambil janji. Apa janji yang Allah Taala ambil ni? Apakah perjanjian? Apakah Allah Taala ikatkan satu perkara yang Allah Taala sebut, iaitu seringkasnya ayat ni, iaitu sekiranya nanti kamu hidup sampai ketika kamu berjumpa dengan seseorang yang akan datang ni di akhir ni, seorang rasul yang akan memperkatakan, membenarkan apa yang kamu bawa dan sebagainya, maka kamu mestilah, nombor satu, Allah Ta'ala kata la tu'minunna, hendaklah kamu beriman. Yang keduanya ialah wala tansurunna, dan hendaklah kamu menolong, iaitu menolong, memperkuatkan, membantu dan sebagainya. Jadi ini adalah janji-janji yang Allah Ta'ala telah buat dengan semua rasul-rasul sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala kata wa iz akhazallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala telah mengambil mitsaq. Mitsaq ni adalah maknanya ialah al-ahdu. Al-ahdu minan nabiyyin. Janji daripada para nabi semua, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum, iaitu aku dah beri kepada mereka ni. Allah Ta'ala kata mana memberikan kepada mereka Injil, berikan kepada mereka ni Taurat, berikan kepada Zabur, Suhuf dan lain-lain lagi tu. Allah Ta'ala telah berikan kemudian tu ataitukum min kitabin wa hikmatin, dan juga hikmah. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kemudian selepas daripada itu datang. Jadi maknanya rasul-rasul ni telah ambil janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala telah ambil janji daripada mereka, minta maaf. Kemudian tu, dan rasul-rasul ini menyebutkan kepada setiap anak murid mereka tu, kepada pengikut-pengikut mereka, kalaulah datang nanti, mereka akan betul, nanti akan datang seorang rasul, dan rasul ini akan membenarkan apa. Maknanya rasul ni tak kata itu tak adalah ini rasul ni mengarut, maknanya Nabi ni, Nabi Muhammad SAW tak akan datang, maknanya dia menolak sebenarnya. Jadi apa yang kita faham sekarang kan, apa yang kita pelajari sekarang, apa yang kita yakin sekarang kan, bahawa Nabi Muhammad SAW membenarkan semua. Nabi Adam adalah Nabi, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi semua kan, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi semua sampai kepada Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua itu adalah Nabi-Nabi. Kita sebagai umat Islam, kita mengaku semua kan. Maknanya itu adalah musaddiq, kita membenarkan apa mereka itu adalah betul kan. Cuma yang diubah sekarang itu oleh pengikut-pengikut itu cerita lain kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah memberitahu, dah ambil janji daripada mereka. Dan kemudian Allah Ta'ala ambil janji ini dua daripada pengikut-pengikutnya, daripada orang-orang sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, pengikut Nabi-Nabi terdahulu. Iaitu apa? Yang pertama sekali, kalau Nabi Muhammad ini datang, hendaklah kamu beriman. Yang kedua, kalau Nabi Muhammad ini datang, hendaklah kamu wala tansurunna, hendaklah kamu tolong. Maknanya di sini kita tengok dua perkara kan. Yang pertama ialah beriman. Beriman saja tak cukup, tapi beriman dan juga hendaklah membantu menguatkan Nabi itu. Jadi sebab itulah kita sekarang ni, maka tak cukup kalau kita ni beriman untuk diri kita saja kan. Kita beriman, kita yakin dengan Nabi Muhammad SAW, dan kemudian tiba-tiba kita tak menolong Islam, kita tak tolong Nabi Muhammad SAW. Jadi sepatutnya ialah kita ni bekerja untuk membantu, menolong Nabi SAW, menolong ajaran Islam. Kalau kita tak tolong, kita tak buat apa-apa untuk Islam, artinya kita ni tak melaksanakan apa yang sebagaimana Allah Ta'ala sebut kat sini, yang janji Allah Ta'ala ambil daripada Nabi-Nabi terdahulu untuk disebutkan kepada pengikut-pengikut mereka. Kemudian qala aqrartum, lalu Allah Ta'ala pun tanya mereka, aqrartum, adakah kamu ni sanggup, kamu ni mengambil janji, kamu ni faham, kamu ni semua. Jadi wa akhaztum ala zalikum isri, dan sanggup ke kamu ni nak ambil, nak terima, qabiltum. Akhaztum maknanya qabiltum, kamu terimakah isri itu maknanya ahdi, iaitu maknanya janjiku ini. Kemudian qalu, mereka semua menjawab. Mereka jawab apa? Aqrarna, kami terima ya Allah. Maknanya sini, kalaulah ada rasul-rasul terdahulu yang tidak menyebutkan Nabi Muhammad, yang disebutkan, dikatakan mana pengikut-pengikut mereka katakan tak ada pun dalam kitab mereka, itu sebenarnya adalah kitab-kitab yang telah diselewengkan.
Sebab semua rasul-rasul yang terdahulu telah menyebutkan perkara ni. Kerana mereka dah ambil janji daripada Allah SWT. Jadi tak mungkin mereka ni tidak menunaikan janji apa yang telah mereka beri kepada Allah SWT. Jadi mereka kata aqrarna qala fashhadu. Jadi Allah pun kata kepada mereka fashhadu. Maka saksikanlah wa ana ma'akum minasyahidin, iaitu saksi di atas diri kamu dan saksi ke atas pengikut-pengikut kamu. Bersaksilah kamu. Maknanya sebab itulah kita katakan bahawa mereka semua ni dah menyebutkan. Jadi kalau tak ada dalam kitab mereka, kalau tak ada, tidak diketahui oleh pengikut-pengikut mereka, itu artinya telah berlaku penyelewengan dan juga pengubahan yang dibuat oleh pendeta-pendeta dan juga padri-padri dan juga siapa-siapalah orang-orang agama mereka. Kemudian Allah SWT kata faman tawalla ba'da zalik faulaika humul fasiqun. Siapa yang a'rada, siapa yang berpaling, siapa yang tak nak ikut, siapa yang tak nak terima, ba'da zalik, selepas daripada zalik tu apa, itu apa, al-mitsaq tu, selepas daripada janji itu. Maknanya pengikut-pengikut dah ni, Rasul tak Rasul tak menyeleweng. Yang menyelewenglah pengikut-pengikut mereka tu. Kalaulah mereka ni berpaling, mereka ni menyeleweng daripada janji tersebut, maka Allah Ta'ala kata faulaika humul fasiqun. Mereka ni adalah orang yang fasik. Fasik artinya ialah orang yang jahat, orang yang tidak ikut apa yang telah mereka janjikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata afa ghaira dinillahi yabghun. Afa ghaira dinillahi yabghun. Yabghun dalam satu qiraat lain adalah tabghun. Tabghun dengan tak, bukan dengan ya. Tapi dalam qiraat kita yang kita baca biasa ialah afa ghaira dinillahi yabghun. Jadi qiraat ni sebenarnya ada qiraat 7 yang kita tahu kan, qiraat yang mutawatir, maknanya ada baca macam ni macam-macam. Tapi kita ni adalah mengikut satu bentuk bacaan yang itu hafsin. Jadi kita ni inilah bacaan yang ada dalam mushaf kita kan. Tapi kalaulah kita sebut qiraat tu, kalaulah ada orang baca yang kita dengar kenapa baca tabghun, itu pun sebenarnya adalah satu qiraat. Jadi Allah SWT kata adakah mereka ini ataupun adakah kamu ini mencari selain daripada Allah, selain daripada Islam, selain daripada agama Islam. Afa ghaira dinillahi yabghun. Adakah mereka ini nak mencari selain daripada dinillah, sedangkan Allah Ta'ala kata walahu aslama, sedangkan baginya lah aslama, tunduk, apa, man fis samawati wal ardi, apa-apa sahaja yang ada di langit dan juga ada di bumi. Semua ada di langit, ada di bumi, semua Islam. Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam artinya apa? Iaitu tunduk kepada Allah. Jadi tau'an sama ada secara patuh, secara bila ibad, makna dalam tafsir kata bila ibad, makna bila ibad ni makna tanpa bantahan. Maka tak boleh mesti kena ikut juga kan. Ataupun wakarha, ataupun secara paksa. Jadi adakah kamu ni nak cari selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebut benda ni, kalau kita tengokkan maknanya seluruh makhluk Allah Taala jadikan atas dunia ni mengikut kita kan, iaitu ada dua jenis. Satunya makhluk yang mana Allah Taala beri kepada mereka ni ada ikhtiari. Ikhtiari tu maksudnya ialah diberi seolah macam kebebasan, bukan kebebasan boleh bebas, tapi maknanya mereka nak pilih Islam, mereka tak nak pilih Islam, mereka seolah macam Allah Ta'ala bagi, tapi ada balasannya lah kan, ada taklifnya. Tapi ada satu lagi makhluk yang mana Allah Ta'ala ni dia memang ikut Allah Subhanahu Wa Taala, ikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu seperti apa? Selain daripada jin dan juga manusia. Jadi dua makhluk Allah Ta'ala tetap Allah Ta'ala beri, seolah-olah berikan kepada mereka ni boleh pilih kan, nak jadi jahat, nak jadi baik, nak ikut Islam, tak nak ikut Islam. Itu nama dia ikhtari, iaitu dua, jin dan juga manusia. Sebab itulah manusia ni ada yang kufur, ada yang beriman. Jin ada yang kufur, ada yang beriman. Jadi ada jin Islam, ada yang tak Islam. Tapi tengah-tengah tu adalah orang-orang yang Islam tu, kadang-kadang orang Islam yang asi, orang Islam yang jahat, orang Islam tak patuh pada Allah, itu kan. Tapi mereka tetap juga beriman. Jadi orang dan juga jin ada dua jenis. Tapi selain daripada tu, selain daripada manusia dan juga jin, mereka ni semua tu adalah aslama. Mereka semua jin tak Islam. Islam iaitu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengoklah katakan, kita tengok anjing ke, kita tengok binatang ke, kita tengok serangga ke, kita tengok burung ke, kita tengok buaya ke, ular ke, semua benda itu adalah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti apa? Iaitu mereka tak buat melainkan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk mereka.
Yang larinya ialah manusia dan juga jin saja. Jadi sebab tu Allah Ta'ala katakan, jadi adakah kamu ataupun adakah mereka ini nak mencari selain daripada agama Allah, sedangkan atas dunia ni semua benda adalah Islam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, secara nak ataupun secara tak nak. Memang tak ada pilihan kalau selain daripada itu kan. Tapi jadi manusia dan jin yang nak macam itulah, itu menurut satu penafsiran. Ada satu penafsiran lain, dia kata karhan di sini artinya ialah akan Islam secara paksa. Maknanya nak tak nak akan kamu sepatutnya kena ikut Islam juga, iaitu dengan sama ada dengan kekerasan ke, kalau tak nak ikut dengan baik, kita terpaksa berkeras mereka supaya ikut Islam ni, iaitu dengan bayar jizyah dan sebagainya. Jadi kemudian Allah Ta'ala kata wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah sahaja yurja'un, semua benda akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebagai kesimpulannya daripada muka surat 60 yang kita baca pada pagi ini, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan sifat orang Yahudi, perangai orang Yahudi, dan kemudian lagi Allah SWT sebutkan kan bagaimana tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh orang kafir, orang Kristian secara khususnya, dan juga orang Yahudi secara khususnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan mengatakan bahawa satu benda tak betul kepada Nabi-Nabi dan sebagainya. Dan kemudian seterusnya ialah yang ketiga, poin yang ketiga dalam muka surat hari ini, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah sebenarnya mengambil janji daripada Nabi-Nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, bahawa akan datang nanti seorang Nabi, iaitu Muhammad SAW, dan mana apabila kamu jumpa Nabi ni, bila sampai ketika masanya, tiba-tiba kamu telah sampai pada masa Nabi SAW ni, maka hendaklah kamu beriman dengannya, dan kamu hendaklah menolong Nabi SAW. Dan yang terakhir ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan bahawa hanya Islam saja yang sepatutnya semua manusia, semua jin ikut. Dan kenapa? Kerana semua selain daripada manusia dan jin adalah Islam menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setakat itu saja insya-Allah untuk pagi ini. Jumpa lagi insya-Allah dalam sesi akan datang dalam muka surat 61 insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk share, untuk like kan, untuk beri komen dan sebagainya kan, dan juga berikan kepada kawan-kawan link kita ni insya-Allah. Dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang terus bantu kita kan, yang terus ada number kat sini insya-Allah, ada number kat sini. Kalau nak bantu insya-Allah boleh hantar kepada PMP insya-Allah, iaitu Pertubuhan Muslim Proaktif yang menyebarkan video ini kepada semua insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.